Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Jadi pada hari ini cikgu akan ajarkan kamu berkenaan dengan subjek pendidikan kesihatan, di mana kita menggunakan cara online lah. Nanti di sekolah kita akan belajar untuk subjek pendidikan jasmani yang melibatkan pergerakan fizikal dan sebagainya. Jadi untuk pembelajaran online ini, cikgu akan ajar subjek pendidikan kesihatan terlebih dahulu. Jadi pastikan semua murid ada buku teks masing-masing di rumah dan semua keluarkan buku teks masing-masing ketika cikgu Farhan ingin mengajar lah. Jadi sekarang keluarkan buku teks kamu, iaitu buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi kita terus pergi kepada unit pendidikan kesihatan iaitu unit 11 muka surat 65. Okey. Cikgu ulang sekali lagi. Cuba kamu buka unit 11 muka surat 65. Jadi kita akan terus belajar mengenai pendidikan kesihatan. Baik, sekarang ini pada unit 11 tajuk dia ialah jaga diri sihat emosi. Okey. Pertama sekali, yang paling penting ialah kamu kena menjaga diri kamu dan juga emosi kamu. Itu yang paling penting. Apabila kamu dah bagus, diri kamu dah bagus, emosi kamu dah bagus, barulah kamu boleh membantu orang lain. Okey, membantu orang lain. Jikalau diri kamu sendiri bermasalah, jadi macam mana kamu nak membantu orang lain, membantu masyarakat, membantu keluarga dan sebagainya. Jadi pertama sekali yang paling penting ialah kita mesti tahu tentang diri kita sendiri dan emosi diri kita sendiri. Adakah emosi kita sihat? Adakah diri kita, fizikal kita sihat? Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada muka surat 65. Semua orang buka kat rumah. Okey, cuba lihat daripada muka surat 65, iaitu Nana dan rakan-rakan sedang mencari maklumat berkaitan PEERS di perpustakaan awam. Apa itu PEERS? PEERS ialah pendidikan reproduktif dan juga sosial. Cikgu ulang sekali lagi. PEERS bermaksud pendidikan reproduktif dan sosial. Itu yang dimaksudkan dengan PEERS. Dan PEERS terdiri daripada 7 aspek. Dalam pendidikan reproduktif dan sosial ada 7 aspek yang kamu perlu tahu, iaitu yang pertama ialah kesihatan diri dan reproduktif. Okey, kesihatan diri sendiri dan juga reproduktif. Kamu punya fungsi reproduktif ni nanti kita akan masuk sebentar lagi. Kemudian yang kedua ialah penyalahgunaan bahan. Apa yang dimaksudkan dengan penyalahgunaan bahan? Nanti kita akan masuk juga tajuk ni. Pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan, perhubungan, pencegahan penyakit dan juga keselamatan. Ini yang perlu murid tahu tentang PEERS, diri dia. Okey. Okey, baik. Kalau kamu lihat dalam gambar rajah tersebut, ada beberapa poster di dalam gambar rajah tersebut. Poster yang pertama ialah jauhi buli. Jadi kamu kalau boleh baca dekat poster tu, kamu buka buku teks kamu tengok sendiri. Yang dibuli akan menjadi pembuli dan melahirkan pembuli. Ini yang berlaku, di mana kalaulah kamu terlibat dalam kegiatan buli ini, mungkin kamu orang yang dibuli atau kamu orang yang membuli kawan kamu, maka kawan kamu itu tadi dia akan membuli pula orang lain pada masa akan datang. Benda ini berlaku di sekolah menengah kebiasaannya. Apabila kadang-kadang kes buli ini melibatkan murid tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, bila murid tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 membuli mereka, esok bila mereka pergi kepada tingkatan 4, tingkatan 5, mereka akan membuli adik-adik mereka yang masuk tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, sebab dia ada pengalaman yang sama dan dia nak buat perkara yang sama pada adik-adik yang baru masuk. Ini yang menyebabkan dalam poster tu dia kata yang dibuli akan menjadi pembuli dan melahirkan pembuli. Jadi untuk menghentikan perkara buruk pembulian ini, kita jangan buat lah. Ya, jangan buat dan jangan terlibat kalau boleh. Andai kata kamu dibuli dan sebagainya, kamu hendaklah melaporkan kejadian tersebut pada guru disiplin, guru kaunseling ataupun guru yang kamu percayai, ataupun orang-orang yang kamu percayai lah. Kerana kes buli ini kalau ianya terlalu teruk, maka ia akan melibatkan kes polis. Okey.
Dan seterusnya, poster seterusnya ialah kenali ciri-ciri nyamuk Aedes. Okay, ciri-ciri nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes ni antaralah salah satu nyamuk yang berbahaya di mana ia akan boleh mengakibatkan kematian. Soalan cepu mas, iaitu soalan teka-teki lah. Kita tanya kan kepada murid-murid, cikgu selalu tanya kepada murid-murid, cikgu tanya binatang apa yang paling bahaya di dunia ini? Ramai murid kata harimau, ular, kalajengking kan. Cikgu kata salah jawapan tersebut. Jawapannya ialah haiwan yang paling berbahaya di dalam dunia ini ialah nyamuk. Semua terkejut kan. Cikgu takkanlah nyamuk bahaya, cikgu. Nyamuk kecil tampar, kemek terus mati kan. Tetapi sebenarnya untuk pengetahuan kamu, binatang yang paling banyak sekali membunuh nyawa manusia ialah nyamuk. Jutaan nyawa telah meninggal dunia daripada zaman dulu sehingga zaman sekarang akibat daripada serangan nyamuk. Sebab itu apabila orang dia tengok ular dia lari kan, dia tengok harimau dia lari, tapi bila nyamuk terbang, ada nyamuk denggi terbang hingga kat tangan dia biar tak tahu. Sedangkan nyamuk itu boleh membawa virus. Dan sebab itu kalau boleh kawasan kamu duduk, kawasan kamu tinggal, kawasan yang kamu berada sekarang, pastikan ianya bersih. Bila kawasan tersebut bersih, nyamuk tidak boleh membiak. Ditambah pula dengan air bertakung dan sebagainya, kalau boleh bersihkan, jangan biar semak samun dan sebagainya. Itulah cerita dia tentang nyamuk. Ramai yang menyangka nyamuk ni tak bahaya kan. Kalau dia terbang kat dahi kita, kita pun relax, steady kan. Sebenarnya nyamuk ni adalah satu makhluk yang berbahaya kepada manusia. Dia adalah binatang yang paling banyak membunuh manusia kerana dia membawa virus dan juga penyakit. Okey, baik. Seterusnya ialah yang ketiga, poster yang kamu lihat di dalam gambar kamu itu, di dalam buku teks kamu itu, iaitu matikan rokok anda sekarang. Ini yang menjadi masalah kepada murid-murid ataupun orang dewasa sendiri, di mana ramai dalam kalangan mereka, dalam kalangan masyarakat kita yang merokok. Mungkin ada dalam kalangan keluarga kamu sendiri yang merokok, ataupun abang kamu, ataupun ayah kamu sendiri, ataupun atuk kamu yang merokok. Dan benda ini adalah satu perkara yang tidak elok. Ada satu perkara yang tidak elok di mana murid haruslah menjauhi perbuatan merokok ini. Cikgu terus terang cakap, pada masa cikgu zaman kecil dahulu, ayah cikgu ialah seorang perokok. Okey. Jadi cikgu ni daripada kecil, daripada lahir memang dah tahulah tentang rokok ini. Tetapi alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa barakatillah, alhamdulillah Allah jaga diri cikgu. Sepanjang cikgu hidup dah berpuluh tahun, dah hampir separuh usia, cikgu tak pernah lagi menghisap rokok ataupun merasai rokok itu macam mana. Alhamdulillah lah Allah jaga cikgu daripada menghisap rokok. Dalam kalangan kawan-kawan cikgu sini, kawan-kawan rapat cikgu sini, semua adalah perokok. Sama ada perokok tega ataupun perokok biasa, perokok yang bukan tega. Jadi pakcik cikgu sini pun penghisap rokok dan sebagainya kan. Kadang-kadang kita dihulurkan rokok waktu cikgu masih remaja, tapi cikgu tolak. Kerana cikgu tahu bahawa rokok ini adalah satu perkara yang berbahaya. Ianya membawa banyak penyakit kepada manusia. Dan kita sebagai orang Islam, orang Muslim, orang yang berfikiran, orang yang boleh berfikir, kita tahu benda tu bahaya, mengapa kita nak hisap rokok itu kan? Betul tak? Kita tahu benda tu bahaya, tapi ramai orang nak hisap rokok pasal apa? Kita tak pasti. Andailah kata kita bagi rokok tu, kita isi dengan racun. Kita isi dengan racun, kita suruh orang tu hisap racun. Kamu rasa adakah orang tersebut dia nak hisap rokok yang beracun tersebut? Pasti tidak akan siapa-siapa pun yang berani menghisap. Tetapi disebabkan rokok ni dia tak macam tu. Kita bukan hisap sekarang dia mati terus, tak. Dia bukan macam racun. Tetapi dia akan membawa kepada kemudaratan beberapa tahun kemudian. 10 tahun akan datang, 5 tahun akan datang penyakit kerana merokok. Dan cikgu memang sangat-sangat anti kepada asap rokok lah. Walaupun kadang-kadang kawan cikgu dan sebagainya dia hisap rokok depan kita. Tapi kalau boleh kita sendiri yang bukan perokok, kita jauhlah dengan asap rokok ni. Kerana asap rokok tersebut boleh mendatangkan bahaya walaupun kepada orang yang tidak menghisap rokok. Okey, baik. Jadi ini semua adalah keselamatan diri sendiri yang di mana kamu sendiri kena jaga. Dan cikgu tak boleh nak kawal benda ini, cikgu tak boleh nak jaga benda ini, melainkan diri kamu sendiri yang jaga diri kamu sendiri.
Okay? Di sekolah mungkin cikgu boleh kawal tentang perkara-perkara ini. Tetapi apabila kamu di rumah, apabila kamu berhadapan dengan masyarakat, benda-benda ini adalah berlaku. Ada satu kes di mana cikgu tanya anak murid cikgu kenapa dia menghisap rokok. Kes ni kes betul bukan kes main-main, bukan kes tipu-tipu, bukan. Dia dalam kalangan murid kita sini, murid sekolah kita sini. Kenapa dia hisap rokok? Rupanya ayah dia seorang perokok dan dia curi-curi menghisap rokok ayah dia pada awalnya lah. Dan sekarang ini yang cikgu dapati, kawan-kawan dia buat laporan kepada cikgu bahawa dia selalu menghisap rokok di taman dengan kawan-kawan dia yang lain. Dan perkara ini cikgu selalu nasihat lah dalam kelas. Cikgu tak boleh nak halang kamu dan sebagainya bila kamu di luar sekolah. Tapi di dalam sekolah cikgu berhak dan berkuasa lah untuk menghalang kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak elok. Tetapi bila di luar sekolah, pengaruh kawan-kawan dan sebagainya, maka dia buat. Bila cikgu tanya dia kawan-kawan dengan siapa, dia katakan kawan-kawan dia budak sekolah menengah. Dia tingkatan 1, tingkatan 2 dan sebagainya. Dia sekarang dia baru dia belum tingkatan lagi. Cikgu tak boleh nak beritahu lah siapa murid tersebut. Kan? Ada yang dulu murid cikgu tahun 3 hisap rokok dan sebagainya, kerana terpengaruh dengan kawan-kawan. Jadi perkara ni adalah perkara yang tidak elok, di mana kita harus mengelakkanlah daripada perkara tersebut. Okey, baik, cikgu ingat untuk hari ini kita belajar tentang pengenalan saja mengenai pendidikan kesihatan tahun 3. Okey, baik, apa yang cikgu nak kamu buat ialah kerja yang sangat mudah saja. Okey, kamu keluarkan satu buku garis satu yang baru. Kamu keluarkan satu buku garis satu yang baru. Okey, baik, sekarang ini kamu tulis di hadapan dia nama penuh kamu, kelas kamu. Lepas tu dia punya perkara ialah subjek pendidikan kesihatan dalam buku tersebut. Yang kat kulit tu kamu tulis pendidikan kesihatan. Nama guru kamu tulis Encik Farhan sahaja. Nama guru kamu tulis Encik Farhan saja, nama pendek cikgu. Setelah itu kamu buka syarat yang pertama, kamu tulis hari dan juga tarikh hari ini, iaitu 2 hari bulan 2, hari Selasa. Hari belah kiri, tarikh belah kanan kan, belah atas tu. Kemudian kamu buat tajuk dia yang tadi yang cikgu sebut tadi, iaitu pendidikan reproduktif dan sosial, PEERS, dalam musrat 65 dia. Kamu buat tajuk dia yang tu. Kemudian kamu senaraikan 7 aspek yang tadi cikgu sebut. Aspek yang pertama ialah kesihatan diri dan reproduktif. Aspek kedua, penyalahgunaan bahan. Aspek ketiga, pengurusan mental dan emosi. Aspek keempat, kekeluargaan. Aspek kelima, perhubungan. Aspek keenam, pencegahan penyakit. Dan aspek ketujuh, keselamatan. Kamu senaraikan balik aspek yang 7 tadi. Okay, faham? Buat tajuk, aspek ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kamu salin. Bila siap kerja kamu ambil gambar, kamu hantar ke WhatsApp cikgu. Cikgu ingatkan sekali lagi, bila kamu dah siap kerja kamu ambil gambar, kamu hantar kepada WhatsApp cikgu. Okey, semua kerja yang kamu hantar, kehadiran kamu nanti kamu buat dalam pautan yang cikgu bagi. Itu yang paling penting sekali. Nanti cikgu bagi link tentang kehadiran, kamu kena isi nama penuh dan juga kelas. Jawab sedikit soalan di situ. Kemudian nanti kamu hantar benda tu, itu adalah kamu punya kehadiran. Lepas tu dah siap kehadiran kamu buat kerja ini, kamu ambil gambar, kamu hantar kepada cikgu. Dan cikgu akan rekodkan kamu punya kehadiran dan juga kerja kamu pada rekod cikgu lah. Ini adalah untuk rekod peribadi markah kamu untuk subjek pendidikan kesihatan dan juga pendidikan jasmani. Benda ni penting. Nanti dekat ujung akhir tahun, kamu ada satu markah penilaian berasaskan individu. Okay, penilaian berasaskan individu kamu. Semua subjek ada. Dan di situlah cikgu akan tengok siapa murid yang buat kerja cikgu bagi. Cikgu akan bagi markah yang tinggi lah, sebab dia bagi kerjasama dan sebagainya. Tapi kalau murid yang tidak buat langsung, cikgu tak boleh bagi markah yang tinggi lah. Mungkin cikgu letak yang paling rendah. Dia ada band 6. Cikgu mungkin akan letak band 2 saja, sebab dia tak bagi kerjasama dan tak buat kerja yang cikgu bagi. Bagi murid yang buat bagus dan sebagainya, cikgu boleh letak band 3, band 4, band 5, mengikut keadaan murid tersebut. Okay? Jadi pastikan kamu siapkan kerja yang cikgu berikan lah.
Okey, cikgu ingat sampai di sini saja untuk pengajaran kita pada minggu ini. Kamu jangan lupa like, share dan subscribe channel cikgu ni. Dan nanti kita akan belajar pada minggu yang seterusnya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Beep.